Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu tak apa beza wasiat dan harta pusaka? Pada kali ini kita akan belajar hadis hukum bab wasiat. Hadis akhbarani Amir bin Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu an abihi qala maridtu bi Makkah maradan fa ashfaitu minhu 'ala al-maut fa atani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fa qultu ya Rasulullah inna li malan kaseeran wa laysa yarisuni illa ibnatain afatasaddaqu bi sulasa mali qala la qultu fashatru qala la qala qultu sulus qala as-sulusu kabirun innaka in tarakta waladaka aghniya'a khairun min an tatrukahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa wa innaka lan tunfiqa nafaqatan illa ujirta 'alayha hatta luqmata tarfa'uha ila fi imra'atik. Artinya daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas daripada bapanya berkata, aku telah sakit teruk di Mekah. Kemudian aku sembuh daripada sakit yang boleh membawa maut. Maka Rasulullah SAW sentiasa melawatku. Kemudian aku bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta yang banyak dan tidak ada yang akan mewarisinya melainkan seorang anak perempuanku. Adakah boleh aku menyedekahkan 2/3 daripada hartaku? Jawab baginda, tidak boleh. Bagaimana jika separuh? Jawab baginda, tidak boleh. Aku berkata, jika 1/3, jawab baginda, 1/3 itu sudah banyak. Dan sesungguhnya lebih baik kamu meninggalkan kepada anakmu kekayaan daripada meninggalkan mereka dalam kemiskinan, yang ini meminta-minta daripada orang lain. Sesungguhnya harta yang dibelanjakan olehmu akan diberi pahala walaupun sesuap makanan kepada isterimu. Pengertian wasiat. Wasiat ialah pesanan yang dibuat oleh seseorang kepada seseorang yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap harta yang dimilikinya selepas pemberi wasiat meninggal dunia. Seterusnya, rukun dan syarat wasiat. Rukun yang pertama, pewasiat, iaitu al-musi. Pewasiat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu individu dan institusi. Syarat yang pertama, pewasiat hendaklah memilih harta secara pemilikan sempurna, baligh, berakal, pilihan sendiri, iaitu tidak dipaksa, tidak berada dalam keadaan nazak, cerdik, iaitu mempunyai kelayakan untuk mengurus harta, iaitu ahliyatut tasarruf. Rukun yang kedua ialah penerima wasiat, iaitu al-musalahu. Syaratnya ialah diketahui dengan jelas mempunyai kelayakan untuk memiliki dan mengurus harta, bukan seorang pembunuh kepada pemberi wasiat, bukan orang kafir dan bukan ahli waris. Rukun yang ketiga ialah harta yang diwasiatkan, iaitu al-musabihi. Harta itu adalah boleh dijadikan harta pusaka seperti rumah dan tanah, harta yang bernilai pada syarak. Syarat seterusnya ialah harta kepunyaan pemberi wasiat, harta yang bersih daripada unsur haram dan harta itu tidak melebihi 1/3 harta pemberi wasiat. Rukun yang keempat, sirah, iaitu ijab dan qabul. Syaratnya boleh menggunakan lafaz sarih atau kinayah. Yang kedua, qabul mesti diterima jika penerima wasiat individu. Jika institusi, tidak disyaratkan qabul. Qabul tidak disunatkan masa tertentu. Qabul juga tidak disyaratkan dengan segera walaupun pewasiat telah meninggal dunia. Perbezaan antara wasiat pusaka dan hibah. Aspek yang pertama, pengertian wasiat ialah pesanan yang dibuat oleh seorang kepada seorang yang lain supaya melakukan kebaikan terhadap harta yang dimilikinya selepas memberi wasiat meninggal dunia. Pengertian pusaka pula ialah harta yang ditinggalkan oleh si mati kepada waris yang berhak menerima. Pengertian hibah pula ialah akad pemberian milik seseorang secara sukarela yang berkaitan hartanya kepada orang lain semasa hidupnya. Waktu berkuat kuasa wasiat dan pusaka ialah setelah meninggal dunia. Bagi hibah ialah serta-merta. Kadar bagi wasiat ialah tidak boleh 1/3 daripada hartanya. Kadar pusaka ialah mengikut kadar yang telah ditentukan oleh syarak. Kadar hibah ialah tidak ditentukan kadarnya. Penerima wasiat hendaklah bukan daripada ahli waris.
Penerima pusaka ialah ahli waris sahaja. Maka hibah penerimanya boleh di kalangan ahli waris dan bukan ahli waris. Kaedah istinbat hukum. Berdasarkan lafaz afa atasaddaqu bermaksud, adakah boleh aku menyedekahkan? Jawapan Rasulullah SAW, as-salasu kabirun, membuktikan amalan wasiat adalah perkara digalakkan. Perkara yang digalakkan adalah sunat. Oleh itu, berwasiat adalah sunat tetapi tidak melebihi 1/3 daripada harta. Penentuan kadar wasiat berdasarkan lafaz as-sulusu kabirun. Jawapan Rasulullah SAW, as-sulusu kabirun, berdasarkan soalan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu menunjukkan kadar wasiat 1/3 sudah banyak. Ini menunjukkan kadar wasiat tidak boleh melebihi 1/3 harta. Walau bagaimanapun, wasiat yang dilakukan kepada orang lain boleh melebihi 1/3 dengan syarat. Yang pertama, keizinan daripada ahli waris hendaklah diperoleh setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Hal ini kerana sebelum dia meninggal dunia, ahli waris tidak berhak terhadap harta yang diwarisinya. Yang kedua, orang yang menerima wasiat bukanlah orang yang membunuh pemberi wasiat. Yang ketiga, hendaklah dipastikan bahawa orang yang menerima wasiat itu bukan ahli waris. Ahli waris tidak boleh menerima harta melalui wasiat kerana mereka mendapat bahagian tertentu daripada harta pusaka. Kepentingan melaksanakan wasiat dalam pengurusan harta pusaka. Yang pertama, wasiat melahirkan hamba yang bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah. Yang kedua, melalui jalan wasiat akan dapat mengekalkan silaturahim antara pemberi wasiat dengan orang yang menerimanya. Jenis-jenis pemberian harta selain daripada wasiat untuk pembangunan umat Islam. Yang pertama, sedekah. Pemberian berupa sesuatu yang berguna dan bermanfaat kepada orang lain yang sangat memerlukan bantuannya. Ini golongan fakir dan miskin semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat ialah kadar yang ditentukan daripada beberapa jenis harta yang wajib dikeluarkan kepada golongan manusia yang tertentu apabila cukup syarat tertentu. Dengan berzakat akan membantu pembangunan ekonomi masyarakat Islam dan juga negara. Wakaf pula ialah apa-apa harta yang ditahan hak pewakaf ke atas harga tersebut daripada sebarang urusan jual beli, pewarisan, hibah dan wasiat, di samping mengekalkan fizikalnya untuk kebajikan dengan niat untuk mendekatkan diri pewakaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala.